Okey, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dalam keadaan baik dan saya mengharapkan anda bersedia untuk satu lagi topik yang cukup menarik. Saya ingin bersama dengan anda yang sudi bersama dengan saya. Ingat, topik yang begini rupa jarang-jarang sekali orang mempertikaikan ataupun menguraikannya. Sebab kupasan daripada sini nanti, saya mengharapkan you ambil nota ni ataupun ilmu ni dengan cara yang orang kata waras ataupun bernas. Jangan pakai ambil terus nanti petang-petang saya kata ada 10 cara untuk kita nak makan benda-benda manis ataupun bergula ataupun yang tinggi dengan karbohidrat di waktu bulan puasa inilah sekarang ni lah. Tetapi boleh dibawa juga sampai lepas puasa pun. So kalau you boleh belajar sekarang, lagi cantik nanti bila kita dah lepas raya besok, kita boleh praktis ni. 2-3 hari pertama tu you let go pun masih okey lagi. Itu pun boleh digunakan untuk pada hari raya nanti pun kita boleh gunakan. Sebab hari raya kan banyak kuih muih, betul tak? Benda-benda yang manis-manis kan. Tulis kat sini siapa yang dalam kita duk cerita 4-5 tahun lepas ni pun masih lagi suka benda yang manis. Tulis sekejap. Saya pun masih suka. Dan memang kadang-kadang orang kata apa, let go juga. Dengar-dengar juga bila saya berbicara ni atau doktor-doktor lain berbicara, tapi tak boleh ikut lah dok, buat dah macam-macam, masih lagi orang kata orang utara kata duk teliok bila tengok benda-benda manis ni, betul tak? Sila tulis siapa. Jangan malu, saya dah angkat tangan tadi. Tapi yang betul-betul tak tahan tu kena tulis cepat-cepat lah. Saya. Sebab apa? Kalau tak ada orang yang berminat pada gula, tak payah cerita lah, betul tak? Ada tak benda yang manis, bukan gula macam gula pasir tu, tu pun sama lah standard. Tapi dah banyak kurang, tapi masih betul lah, bagus. Tapi masih ada kan? Cantik lah tu, dah boleh disiplin 60-70%, tapi kita selalunya ada at least 3-40%, betul tak? Tapi kadang-kadang naik balik 100%. Kalau orang hantar makanan kat kita, takkan kita nak tolak, betul tak? Jadi itulah dia. Kalau kat kampung dulu kita bertukar-tukar makanan, betul tak? Kita hantar 4-5 rumah. Jadi 4-5 rumah tu kalau yang masak lebih sikit, dia pun bagi kat kita balik. So jadi bercambah lah makanan kita. Baik. Saya nak bagi 10. Kalau dah bersedia, sila tekan yes. Saya betul kontrol doktor. Cun. Tapi saya nak masa you tak tahan nak kontrol tu, dah orang kata apa, sampai sedih hidup you, saya nak cuba hari ni bagi peluang. Dengan syarat you ikut dia punya petua, boleh Sebab tak adalah dalam dunia ni semua tu orang putih kata free lunches. You cannot get everything and don't give back something, betul tak? So kalau you nak makan gula, boleh. Tetapi tengok macam mana. Boleh? Okey, dah sedia. Topik ni menarik tau, okey. Jangan-jangan orang cerita dengar elok. Okey, nombor 1. Kalau you boleh buat semua sekali, tapi kalau tak boleh, ambil lah 2 daripada 10 ataupun kalau kurang-kurang pun 1 daripada 10 ni. Okey, nombor 1. Dengar elok. Okey. Dia punya breakfast ni, kalau bagi mereka yang sebenarnya saya nak cerita benda yang orang patut takut, tetapi takut you tak faham pula. Pernah dengar tak glucose spike? Ni bukan cerita diabetes tau. Glucose spike ni maksudnya you punya gula tu mencacak naik waktu kita lepas makan benda yang tinggi dengan benda yang manis, bergula ataupun tinggi karbohidrat. Terutama sekali karbohidrat yang apa? Karbohidrat yang refined. Maksudnya macam gula, macam kek, biskut, donat. Inilah roti-roti ataupun apa lagi? Kita ambil roti canai, betul tak? So benda-benda yang pagi-pagi tu dah penuh dengan tepung dan sebagainya. Tu karbohidrat yang refined. Okey, so bila glukos tu naik, spike, dia tak lama lepas setengah jam you makan tu, dia akan turun 90 minit kemudian dia naik balik. Saya ulang, 1,5 jam kemudian dia naik balik.
Sebab tu kadang-kadang you ambil darah selepas daripada 2 jam, betul tak? Nak tengok sama ada body you dah stable atau tak stable. Kalau masih lagi tinggi you punya glucose tu, inilah dia. Sebab apabila you dapat glucose spike, kenapa saya nak minta you perhatikan glucose spike ni, dia kalau selalu sangat you craving, tahu tak, kempunan benda manis, lepas 8 pagi, lepas tu datang pukul 11 dah nak cari benda-benda kuih juga lagi, nak cari kuih talam lah, nak cari kopi apa ni 3 in 1 lah, teh tarik lah. Sebab apa? Sebab you dah ada, lepas tu pukul 2 tak apa lagi, pukul 4 nak lagi sekali, lepas makan malam nak lagi. Dia dah mula orang panggil macam yo-yo. Yang ni yang menjadikan body kita senang berterusan kempunan, jadi tabiat pula. Lepas tu nombor 2, dia senang letih. Ni yang orang kadang-kadang tak faham kenapa badan dia letih je. Rupa-rupanya dia ada masalah sugar spike. Saya tak kata you ada diabetes tau. Saya kata you dengan saya ni orang-orang biasa saja yang sebelum kena diabetes ataupun pre-diabetes dah ada spike ni. So tak kira lah siapa you kat sini, diabetik ke tak diabetik ke, bila dah letih selalu dan senang badan, dapat demam, dapat inflamasi, lepas tu hormon you hara, orang perempuan tengok elok-elok, mental you, okey, kadang-kadang kita jadi pudar pemikiran, faham tak? Jadi kabur, tak boleh fikir dan sebagainya. Orang perempuan ada PCOS tu, jaga baik-baik, senang kalau spike ni tak dikontrol, lagi lingkup. Lepas tu you akan rasa kadang-kadang dahaga, macam orang diabetik juga kan. Lepas tu dapat urinary tract infection, ya. Lepas tu ada sampai orang yang infertile pun. Infertile tu tak subur, ya. Baik, saya janji tadi nak pergi 10, kita mula sekarang. Ready? Number 1, breakfast you mestilah jangan benda yang ada manis langsung. Ini trik pertama. Saya ulang, kata orang putih, dia kena savory. Savory ni saya pun tadi cuba nak alih bahasa Melayu, dia tak ada alih bahasa Melayu. Savory ni siapa tahu apa dia. Saya dah cuba tengok ni dan tanya-tanya kawan, dia kata paling dia boleh abang, kata bagi yang rasa tak berapa, benda yang tak manis lah, pendek cerita. Asalkan dia kadang-kadang macam ni lah makanan kita yang contoh telur, contoh taufu, benda-benda yang bukan manis lah kan, tahu tak? Apa lagi kalau yang ambil sayur tu memang savory betul lah kan. Benda-benda ulam-ulam, tapi pagi-pagi siapa nak makan ulam kan? Faham tak? So bila you pilih pagi tu, kalau betul you nak makan juga kan, DND diet dia membolehkan you makan buah, betul tak betul? Buah yang betul, bukan buah yang telah dipotong tak apa juga, yang telah dibuat smoothie atau dibuat jus lagi tak boleh lah kan. So pagi-pagi cari makanan yang tidak manis. Dalam bahasa lain dia panggil savory breakfast. Siapa yang tak faham tu, saya nak cuba bagi contoh lain lagi. Kadang-kadang you nak makan macam nasi lemak tu, okay, sesekali belah-belah pagi, no problem, walaupun dia ada karbohidrat, tapi nasi tu tak dikira macam high glycemic index, maksudnya dia tidak banyak bergula lagi dah. Sebab apa? Dia dah dicampur dengan santan, betul tak? Sama juga sesekali you nak makan nasi dagang. Tengok, saya gunakan perkataan apa? Sesekali. Takkanlah tadi you dah boleh kontrol, sekarang mentang-mentang saya kata dah boleh makan balik, you dah pergi lahap pula. Taklah. Tapi saya nak bagi supaya you tidak sedih lagi dah dalam hidup you. Rasa macam tertekan je kalau nak ikut diet-diet ni. Betul tak? Jadi DND diet kita modify supaya kita dah tengok kajian-kajian kata, boleh lah nak makan sedikit karbohidrat atau benda-benda yang berprotein. Kalau you pening kepala, tak boleh fikir apa, cari benda berprotein. Kalau boleh lah ambil ikan sekok ke, you kata ikan semalam pun tak apa. Sampai macam tu. Ataupun you ada apa, ada sedikit katakan yang semalam buat omelette ke apa kan, boleh. So jangan risau. Ataupun semalam ada kurma tak habis, ada daging dinding ke sikit-sikit protein. Ni benda baru saya cerita ni dulu tak pernah langsung saya benarkan ni, tetapi bagi mereka yang nak juga makan benda manis, kejap lagi saya akan benarkan macam mana caranya. Okey, siap. Bulan puasa ni, bila kita bersahur, cerita pasal puasa ni tak masuk akal lah macam nasi lemak ataupun takkan nak, kalau tak buat semalam macam mana nak pergi cari pagi-pagi macam ni kan. So apa you buat ialah, okey, seperti biasa air mesti
cukupi dengan garamnya. Lepas tu you nak makan apa pun boleh. Kurma tu kalau boleh last sekali. Ni bezanya. Kurma kering last sekali. Saya ulang lagi sekali ni, kurma yang dah dikeringkan. Kalau you ada rutab ataupun kurma basah, yang tu masa buka puasa. Lagi sekali, masa buka puasa. Yang kering masa sahur. Ni breakfast lah kira kan. So dah habis cerita breakfast So savory breakfast, nak benda yang manis sikit seperti kurma semua tu. Kalau you ada kuih yang you minat, ni dia. Kalau you ada kuih yang you minat, last kali seketul. Ataupun betul-betul cun sangat, you tak boleh lepas lah nak seketul lagi maksimum. Saya segan lah nak kata 2 ketul, nanti you bantai 3 ketul pula kan. Tapi you dah nampak, you dah boleh makan benda manis. Buah pun dah manis kan. Tapi buah yang sebiji ataupun dah dipotong elok-elok, itu cun kalau dapat dengan kulit. Kalau kulit tu dah bersih lah, boleh. Habis breakfast. Number 2, bila nanti you buka puasa ataupun hari-hari biasa nanti, kalaupun saya tak sempat cerita lain kali, bila lepas bulan Ramadan ni, you ikut juga macam you buka puasa ni. Tengok bila kita buka puasa, kita ambil, ada tak kat rumah sedikit cuka ke mana-mana? Ada tak? Apple cider vinegar ataupun cuka lain lah. Nak cuka kurma ke, cuka buah tin ke, cuka apa lagi? Macam-macam sekarang ni kan. Cuka, orang kata beras pun ada orang buat cuka tu kan. So macam-macam lah. Kalau Mak Saleh tu dia ada white, panggil apa, vinegar. Sampai kan dia orang pakai wine pun. Tapi kita tak. Kita ambil ni lah pendek cerita, apple cider vinegar 1 sudu kecil dulu. Kalau yang tak biasa, yang dah biasa 1 tablespoon. Dia punya jumlahnya ialah 1 sudu ni dengan air secukupnya. Paling kurang 200 hingga 300 ml. Jangan kurang pada tu. Berarti dia mestilah dilute betul-betul, cair betul-betul. Jangan dia rasa masam, rasa begitu macam menyengat sampai gigi you pun boleh rosak nanti. Sebab dia kan ada kenapa apple cider vinegar ni digalakkan sebelum you nak makan benda yang berkarbohidrat ataupun benda yang agak bergula. Contoh, ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. You nak buka puasa nanti, katakan orang dah siapkan ni benda-benda yang bernasi lah. Kan selalu saya kata buka puasa dengan air dulu, lepas tu sedikit garam kalau ada, tetapi kurma 3 biji cukup. Sepatutnya benda-benda manis saya kata apa tadi mesti last. Saya ulang, benda-benda manis mesti last, bukan awal. Tapi sebabkan kita digalakkan, sunnahnya kita dengan kurma. Contoh, kita makan 3 biji. 3 biji itu tak menjadikan glucose tu spike tinggi sangat. So no problem. Okey, dan lepas tu you nak pergi apa? Nak pergi apa orang panggil ni maghrib. Okey, ni bulan puasa Kalau bukan puasa, you nak dinner betul-betul, ambil apple cider vinegar ni antara 5 hingga 10 minit sebelum you nak makan benda-benda yang you dah tahu ada karbohidrat atau ada benda manis. Maksudnya seperti you memang tak boleh tahan lah kalau orang dah masak nasi biryani ataupun orang dah buat ni lah benda-benda yang sekejap lagi nak ada sebelum kuih kuih tu apa semua yang jenis kuih-muih yang manis-manis itu mesti diletak last sekali. You tak dibenarkan kalau nak makan benda manis bermula dengan benda manis. Itu point dia. Jadi bila you dah ambil apple cider vinegar, itu sebagai pembuka you punya jalan untuk membenarkan diri you makan lebih sikit benda-benda yang agak bergula. Saya kata bergula tu seperti kadang-kadang roti kan. Dulu-dulu memang tak boleh langsung. Tapi sejak you pandai dengan ilmu ni, boleh. You ambil 1-2 keping roti, lepas tu you nak campurkan dengan kuah-kuah yang ada ni lah, bergulai. Zaman-zaman kita buka puasa ni, kita banyak dishes. Tahu tak? Resepi-resepi beratus-ratus kat Malaysia ni kan. Ambil lah. Dan kalau boleh, you makan benda berkarbohidrat tu tidak bermasalah dengan syarat dah masuk
apple cider vinegar. Sebab tu ada dinasihatkan kita kan kena simpan di dalam rumah kita kan. Inilah antara tujuannya sebenarnya kan. So nombor 2 ialah dia kena ambil apple cider vinegar ataupun cuka-cuka lain. Okey, kalau tak ada cuka langsung hari tu, you boleh ambil perah limau, buat air limau. Tapi air limau tak cukup. Kalau satu sudu, you kena sekurang-kurangnya 2 biji limau. Saya nak sebut lemon. So boleh tak lemon tu perah 2 biji, buat air dia, campur dengan air kosong juga, minum dulu. Kenapa saya kata tadi dia ada asid ni, terutama sekali apple cider vinegar tadi ada apa yang dinamakan acetic acid. Acetic acid ni kerja dia bila dia sampai kat dalam perut kita nanti, dia akan bagi tahu, mengatakan ada satu hormon namanya amylase tu. Alpha amylase tu dia akan disignal kata, bos aku nak makan karbohidrat ni lah, kau kena kerja kuat sikit supaya hari ni bila dia bertemu dengan amylase ni, selalunya bila dia dah dengar bos nak makan amylase ni selalunya bekerja kuat nak bersedia. Tetapi kerja acetic acid, ni dia kerja cuka tadi ialah block. Dia block amylase ni supaya engkau tak payah kerja kuat. Berarti tak payah proses benda yang berkarbohidrat tu menukarnya jadi glukos. Kalau tak banyak tukar jadi glukos, maka spike tadi, ingat tak, yang menyebabkan you banyak problem tu, sampaikan orang panggil apa, dia turun balik, lepas tu dia naik balik tu, masa tu kempunan tu datang balik, tak ada lagi dah. Sebab apa? Acetic acid ni membantu, faham tu, amylase. Jadi jangan lupa kepada apple cider vinegar dulu kalau you rasa you akan makan benda yang berkarbohidrat. Faham ni? Nombor 3 ialah apa saja kalau you nak selamatkan keadaan you supaya tidak naik ke arah inilah glukos tinggi ataupun orang diabetik sampai nanti mencacak pula naik you punya glukos semua tu, ialah apa saja kalau you boleh nombor 3 ni selamat. D&D diet memang ikut ni habis. Dia apa dia buat pun, dia mula dengan salad dahulu, atau dia mula dengan sayur dulu, atau dia mula dengan greens dahulu, vegetable dahulu. Termasuklah apa sayur ataupun ulam, semua tu boleh. Faham tak? Okey. Jadi kalau siapa yang tak boleh minum air apple cider vinegar tadi, dalam salad ni you tuang sikit. You orang kata apa, taburlah you punya cuka tu. Faham tak? Campur sikit dengan minyak zaitun. Kalau siapa-siapa nak bubur sikit honey ke apa-apa, dah boleh sikit je. Sebab dia benda yang manis tunggu dulu. Lepas you ambil vegetable ni, baru you boleh makan benda yang manis-manis ataupun berkarbohidrat. Siapa belum faham? Tak payah angkat tangan, turun tangan. Sebab senang saja saya bagi tahu. Pendek cerita, salad dahulu, plate number 1 D&D diet tu betul dah. Di plate number 2 you nak makan apa lepas tu, silakan. Dan yang bagus sekali kalau you boleh makan lepas tu benda yang berprotein. Ni saya dah nak benarkan. You ambil contoh yang paling utama, protein yang paling sehat ialah telur lah. Lepas tu datangnya ikan, lepas tu datangnya kalau ada daging-daging organik, boleh. Tapi tak semestinya. Ada tofu, ada tempe, semua tu pun sama kebaikannya. Lepas tu you nak campur lagi dengan ada ubi kentang dalam gulai tu, ada banyak lagi kan, sayur-sayur bende semua tu, tuang, buat macam nasi kandar tu. Nasi kandar betul lah tu, you dah makan karbohidrat, tapi saya kata lepas tu you boleh campur daging semua tu, tibai sekali kan, ada rempah semua tu macam-macam. One of the best lah contoh. Tapi takkan hari-hari nak makan nasi kandar kot kan. Tapi itulah caranya. Nombor 4. Okay, ready? You ni, siapa-siapa saja yang tak tahu apa nak buat, terlepas pandang ataupun termakan lebih sikit, ataupun tak ada cuka, tak ambil salad, buat perangai degil, maksudnya breakfast pagi-pagi ataupun sahur pun dia makan kuih muih saja, semua manis melecai, kena dengan pulut hitam lah. Okey, jaga baik-baik. Tapi kalau santan tu no problem lah. Cuma dia mesti ada gula sikit daripada buah kan. So, what you do is move. Nombor 4 ialah move. Siapa saja yang suka dan boleh bergerak, dia boleh makan lebih. Didapati siapa yang termakan lebih sedikit, tak kira lah, terutama sekali saya cerita malam ni atau petang ni, ialah karbohidrat atau benda yang bergula,
ataupun jenis-jenis yang kita selalu tegur tu, tepung-tepung semua kalau terlebih, you kena lebih bergerak lepas makan tu. Bukanlah suruh pergi naik gunung ke apa-apa kan, tetapi kena bergerak lah. Berapa minit ambil lah. Kalau you lagi banyak, you lagi kena bergerak banyak. Sebab apa? Didapati muscle kita, otot kita tu dia boleh absorb glukos yang lebihan tu. Jadi you tak ada tujuannya ialah mengurangkan glukos spike, mengurangkan masalah mencacaknya naik. Nombor 5 ialah ada lagi petua yang kalau you dapat tangkap cerita ni, you pandai lah. Mana-mana you pergi satu dunia pun you boleh apply ni. Bila orang bawa je makanan kat you, ataupun you dibenarkan pilih makanan, nombor 1 ikut dia punya, nombor 2 ikut dia punya order dia. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. 3 je dia punya aturan dia. Jangan mula dengan yang nombor 3 dulu. Ni dia. Kalau dibenarkan you pilih lah, faham tak? Nombor 1 ialah semua jenis vegetable, termasuk kacang-kacang, termasuk bijirin, apa-apa sajalah. Salad-salad tu, macam saya suka macam kacang kuda ke, setengah orang ambil hummus lah kan, kalau ke Arab-Arab tu. Sebab tu kalau you pergi, ingat tak umrah kita pergi atau pergi haji kan, duduk hotel-hotel tu, dia selalu kalau ke Arab punya hotel yang ni lah, supply dia tu mesti ada banyak salad. Arab suka ambil salad dahulu. Jadi lepas pada tu you ikut nombor 2. Nombor 2 bukan karbohidrat, sabar sekejap. Dia mestilah protein dengan fat ataupun dengan fiber. Tiga-tiga ni kalau dapat cun. Terutama sekali protein dengan fiber tu memang digalakkan untuk orang yang takut naik gula tu. Dan protein tu saya sebut tadilah. Kalau you tengok pilihan tu nampak ada protein dalam tu, silakan. Ya. Dan termasuklah saya kata apa tadi, kacang-kacang semua tu pun ada protein kan. Beans banyak protein, betul? So kalau you tengok, saya selalu menceritakan perihal bahagian telur, setengah orang ambil cuma putih saja, setengah ambil yang kuning saja, tak kira. You boleh ambil semua sekali. Dahsyat tak? Okey. Yang ni bulan puasa pun sama, tak bulan puasa pun sama. Ini saya cerita tentang meal lah, main meal. Dan last kali barulah barulah karbohidrat. Jadi macam mana? Nasi tu you ujung-ujungkan. Sebab tu kalau style Chinese tak salah kan, dia punya course demi course tu dia bawa nasi lah sekali. Tak tahulah dia belajar mana kan. Tapi dia bagi orang tak kenyang dulu, tak penuh dulu, dan tak tinggi dia punya glukos dulu. Sebab kalau you bagi nasi dulu, ataupun you bagi benda-benda yang karbohidrat atau benda yang manis, maka dia tak ikut aturan ni. 1, 2, 3 habis. Dan berarti kalau dessert, sekejap lagi saya tempuh sikit perkataan dessert, mestilah last. Setengah orang sekarang dessert dulu, betul tak? Ambil kuih cok badak dulu, ambil badak berendam dulu, lepas tu gaduh pasal badan jadi macam tak usah sebut, nanti marah pula kan. Lepas tu jangan. Sebab benda manis tu bila awal you lepas, terutama sekali sahur ataupun breakfast kalau bukan bulan Ramadan, you punya setiap 3 jam tu dia akan naik balik. Naik apa? Naik balik kehendak nak makan benda-benda yang manis juga. Sebab otak ni dia ada memori. Kalau breakfast you dah mula bagi dia signal nak kena benda manis, maka sampai ke malam dia nak cari benda manis. You ingat tak kadang-kadang you dah suka katakan aiskrim ke, you suka coklat ke apa, dia nak cari benda tu juga. Faham? Okey, baik. Nombor berapa sekarang dah? Nombor 6, cepat kita cerita ni. Tentang kalori pula. Ramai orang duk gaduh kalori tu tinggi, kalori rendah. Hari ni you lupakan kalori. Yang penting you tengok depan mata you. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. You sendiri tahu kalau makanan tu sihat, makanlah. Kalau you tahu makanan tu tak sihat, jangan makan. Habis cerita. Tak payah nak kalori-kalori semua ni, nak kira aiskrim ni memang kalori tinggi. Kalau ambil 2 kotak ni bersamaan dengan 1 pinggan katakan ni lah
ulam ataupun sayur ni. No. Kalau dah nampak benda ni sihat, benda ni boleh makan, silakan. Kalau dah ada avocado, dah ada ubi, dah ada ubi pula, ubi keledek pula tu, keladi lagi. Makanlah. Faham tak? Daripada kalau you nak bandingkan dengan donat, kuih sebagainya. Tak payah, dah tahu benda tu tak elok. Kalau nak makan juga kuih yang cucuk peneram ke, telinga keling ke apa tu, yang cucuk-cucuk tu kan. Kan manis semua tu. Kan kalau di Kelantan apa panggil? Jalomas. Jalomas ke akok ke apa boleh makan. Tetapi last kali. Kalau you boleh lahap juga lagi lepas last kali tu, saya tak tahulah you jenis manusia macam mana kan. Saya dah bagi peluang dan kalau saya sendiri pun nak telio sesekali lama dah tak makan, boleh. Habis. Dan jangan sedih lagi lepas pada tu sebab you dah memang dibenarkan makan. So kalori tak payah bilang, okey? Tengok benda elok dan kita dah belajar banyak ni, ambil yang benda elok. Faham tak? Yang sama sekali kalau bersayur ataupun bersalad, itu tak payah fikir dua kali lah. Ambil selagi banyak mana you boleh ambil. Kerabu pernah tengok kan? Ataupun kadang-kadang dia buat daripada kerabu mangga, kerabu tauge, pucuk paku, sayur midin, macam-macam kita sekarang. Nombor 7 pula ialah kalau you terfikir cuma nak ambil gula saja, you kena tanya diri you. Sama ada you ambil tu disebabkan memang you kempunan ataupun telio, which is okay, boleh. Dan saya dah kata apa yang kena dilapik dulu sebelum nak makan benda tu, ya. Mestilah benda yang tak manis dulu, baru benda manis tu. Tapi kalau you nak tak pasal-pasal, cuma nak pergi je, itu salah sendiri. Nombor 7 ialah kita kena mengaku kita tak kuat semangat. Yang tu saya tak boleh buat apa-apa. Maksudnya nombor 7 ni kena belajar salahkan diri juga. Tak boleh nak ambil kesempatan je. Maksudnya kita kena buat keputusan yang masuk akal. Sampai you tak boleh lah, orang kata apa, take advantage. Bentang-bentang orang dah bagi makan, start dah kena benda-benda yang manis semua. Tak cik lah. Mula buka puasa kan selalu sirap. Siapa masih buka puasa dengan sirap, memang tak dengar lecture saya. Bukan saya kata tak boleh makan sirap, tak. Saya tak kata tak boleh, sampai tak boleh minum benda-benda manis yang kita cara kampung dulu. Tak syok lah hidup kita kan. Tetapi yang tu last sekali. You frust lah last sekali no. Tapi nak buat macam mana? Kalau dibenarkan awal 3-4 gelas pun biasa je kan. Inilah dia. Baik. Habis cerita, kan kita buka puasa. Lepas tu kita antara buka puasa tu, kita kadang-kadang tunggu lepas tarawih pergi more kan. Kalau more tu selalunya benda manis. Jarang-jarang dia akan bagi benda-benda yang tak manis. So tak, mesti ada bubur lah, kuih lah, pasti sampai boleh bawa balik lagi tu tak. Tu dah nak masuk pukul 11 tu. Makan malam kan saya kata bahaya. Tapi katakan you nak juga makan benda manis tu, cari benda yang tawak dulu. Atau benda yang, inilah maksudnya berprotein. Ataupun macam telur-telur tu kan dia flat je rasa dia, lemak-lemak tu, lepas tu baru makan kalau nak juga. Ataupun lapik perut dengan air kosong dulu, ataupun saya kata apa tadi, dengan vinegar. Vinegar pun tak digalakkan lebih daripada dua kali sehari. Okay. So no snack maksudnya makanan in between tu. Kalau nak juga ambil benda-benda yang tidak manis seperti kacang-kacang, ya, seperti ada ubi-ubi, silakan. Air kelapa ataupun kelapa isi dia boleh. Okey, last 2 ialah kalau nak makan juga snack, saya dah kata tadi, please cari benda yang tak manis. Saya dah cakap. Jadi dia ada kaitan dengan jangan ambil snack, tapi kalau nak ambil snack juga makanan cicilan makanan in between ni antara lunch dengan dinner kan, keempat tu selalunya pisang goreng dan sebagainya. Okey, pisang goreng taklah teruk sangat, boleh juga, tetapi jangan terlalu banyak. Faham tu? Okey, dia boleh sebab dia tapi ada juga pisang yang manis meleceh kan. Kalau pisang yang manis meleceh, you pergi cari pisang yang tak manis dulu. Macam
You kena faham tau, sains di belakang saya punya cerita ni ada. Bila you makan benda yang berfiber, berserat, benda yang tak manis ni semua, cuba dengar elok. Tuhan dah jadikan body kita ni fitrahnya. Zaman tok nenek kita, dulu dia tak belajar sains pun dia pandai dah kan. Bila dia makan benda-benda yang berserat ni, dia selalunya akan sampai ke usus kat belah atas tu, semua intestin, tempat yang paling tinggi pencernaan dan penghadaman dan penghisapan semua zat-zat tu, supaya tidak masuk gula cepat, dia lapikkan atau dia buat satu lapisan yang ada macam mucus tu, maksudnya macam ada satu jaringan. Jadi bila gula tak lama lagi masuk, lepas ni kan you nak makan lagi kan, bila gula tu masuk nanti dia dah block ataupun dia ada macam penghadang dia. Jadi gula tu insya-Allah tak banyak akan lepas masuk ke darah kita. Kata sains, minimumnya kalau ikut apa yang saya cerita malam ni, hampir 75% pengurangan penghisapan gula ke dalam darah kita. Walaupun kita makan benda tu, tapi tak macam dulu lagi dah ikut aturan ni. Saya kalau tahu dulu saya dah beritahu kat you lama dah. Tapi benda-benda macam ni kita kan, ilmu tu Tuhan bagi satu persatu. Dan kita tutup. Katakan you tak lepas juga dengan you punya teliok kepada ice cream cake. Saya lah, saya kalau tengok ice cream cake, kalau tak belajar ni pun saya tibai juga. Besok saya puasa lah. Tapi sebenarnya you tak payah pening kepala. Zaman sekarang ni ada tekniknya. You ambil cake tu ataupun benda-benda yang ni lah, macam zaman sekarang you boleh order kat Grab kan, macam-macam advertisement semua tu yang sedap-sedap belaka, yang berlapis lah, ada yang lembik lah, ada yang keras, tapi semua tu bergula, ada krim lagi. You tolong tambah, orang panggil baju, dia kena pakai baju. Kata orang putih dalam bahasa teknikal dia panggil clothing. Ni dah ada baju kan, pakai. Ni katakan ice cream, kek semua, I kena pakai baju atas ice cream cake saya tu, ataupun ni lah donat ke apa-apa tu. Boleh tak you tambah atau campur makan dengan benda-benda yang tak bergula, terutama sekali kacang-kacang, terutama sekali kalau you suka pada yogurt benda-benda yang beragi ni, ataupun siapa-siapa yang boleh tambah sikit, tabur kat atas tu. Tempe pun boleh, potong-potong ke apa-apa, tabur kat atas tu. Boleh? Faham tak faham ni semua ni? Supaya bila you makan tu dia berbaju. Bukan terus ice cream, ngam-ngam ice cream. Bubur lah atas tu buah yang tak manis sikit. Bubur lah benda-benda yang macam kacang-kacang tadi tu, semua dah boleh lah tu. Ada orang tanya gitu, boleh buah Nutella tak? Janganlah. Kalau ya pun, kalau dah tahu yang you letak pun benda yang tak betul juga. Maksudnya benda-benda yang ada gula lagi, benda-benda yang ada banyak pewarna, banyak tu tak usah lah. Saya suka kalau you boleh letak benda-benda yang agak alami juga. Itu je. Baik, cukup dulu. Saya kira you boleh ingat ke semua 10-10 ni? Tengok balik lah nanti lah. Sebab very very new. This topic is very new. This topic ada seorang nama siapa lady ni, Inchcape ke nama dia pelik sikit, dia French. Dia buat study ni gila-gila. Jadi saya minat dengan saya suka kalau ada orang buat study lah kan, sebab kita kalau nak cerita kalau dia ada kajian-kajian yang you tahulah Mak Saleh kalau dia buat serius kan. Jadi dapatan ni ataupun finding ni yang saya cerita semuanya berasaskan kepada sains. Kan, tak payahlah you nak kena ambil glucose test ke apa setiap 2 jam lepas makan ni. Mereka buat setiap 2 jam mereka ambil darah, 2 jam mereka ambil darah. Kita tak payah buat lah. Kita tengok dia yang mana bagus, kita copy, kita ikut. Bukan copy, kita ikut. Dan mereka pun ilmu Tuhan bagi juga kan. Cuma kita selalu kadang-kadang terlambat sikit. Cukup? Okey, nanti ditanya D&D, you boleh soal-soal. Kat sini tak sempat saya nak jawab semua. Boleh ambil gulai merah? Boleh. Lah ni dah boleh lah kalau cerita macam ni. Sebab gulai tu bukan benda manis. Walaupun you bubuh gula sikit, tapi tak jadi masalah. Bubuh banyak sikit, biar jadi banjir tak apa.
Kan? Jadi besok kalau you tengok Dr. Nordin pergi makan apa jangan tegak lah. Sebab saya dah belajar benda baru ni. Itu tidak bererti kita lari daripada D&D diet. Tak. D&D diet pasti kita nak kena main juga. Sebab kalau you tengah kena kanser, faham tak? Kalau you tengah kena ni lah, orang panggil penyakit autoimun atau penyakit 3 serangkai yang blood pressure tak nak turun ni semua tu, you tak boleh lah galak sangat. Program ni boleh, tetapi tak boleh kalau you tengah berpenyakit yang terlalu serius. Faham tak faham? You kena ikut balik D&D diet yang asal, yang tidak membenarkan you ambil gula langsung, susu dan daging-daging yang tak organik. Yang tu masih dipegang. Masuk akal tak? Jadi you dah dapat orang panggil ruang dan peluang untuk hidup lebih seronok sikit lah. Ya? Dan kita tak nak orang frust dengan perkataan-perkataan diet ni. Saya pun kalau boleh D&D diet tu nak tukar nama lah. Tapi dah lama pakai. You pun dah faham diet tu tidaklah seserius mana. Kalau sudi, boleh tak? Yang ni saya minta you share betul-betul. Sebab orang berpenyakit 3 serangkai kan, dalam tu ada diabetes kan, blood pressure dengan kolesterol, banyak boleh dibantu dengan apa yang saya lecture ini. Ya, saya ulang, yang 3 serangkai tu. Boleh tak you tekan, share, dan kalau boleh like dan kata apa, komen-komen, saya tolong baca nanti. Okey. Yang penting dunia anda tu bahagia, akhirat anda syurga, senyum sokmo dan let go and feel good. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.